Indah berbalam seawan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, kumpulan saya, Nur Asma Sababila binti Azhari, Siti Nurul Syazwani binti Azhar dan saudara Muhammad Anif Farhan bin Muhammad Nasir akan membentangkan kerja khusus MPU 3053 Tamadun Islam dan Tamadun Asia mengenai kontemporari persepsi jihad dari aspek sosial budaya, masyarakat dan negara. Sebelum memulakan isu kontemporari yang berlaku, saya akan membentangkan terlebih dahulu tentang erti jihad. Hal ini kerana kefahaman asas tentang jihad sangat berkait dengan isu kontemporari yang berlaku pada masa kini. Baiklah, maksud jihad terbahagi kepada dua bahagian, iaitu dari segi bahasa dan istilah. Maksud jihad dari segi bahasa berasal dari perkataan jahadah yang menjadi kata dasar kepada perkataan seperti al-juhdu, iaitu keberatan dan kesusahan, atau al-jahdu, iaitu kesungguhan. Perkataan ini berasal dari Arab dan bahasa Melayu. Manakala dari segi istilah pula, bermaksud segala usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat kebaikan, keampunan dan keredaan Allah. Misalnya, sebagai seorang Muslim, kita mestilah berlumba untuk melakukan kebaikan seperti sedekah, menghormati orang tua dan selalu menunaikan solat di awal waktu. Seterusnya, kita beralih kepada takrifan tokoh berkenaan maksud jihad. Baiklah, tokoh yang pertama iaitu Ibnu Manzur menyatakan bahawa jihad ialah memerangi musuh termasuk menyediakan kemudahan dan senjata. Takrifan yang diberikan oleh Ibnu Manzur boleh dikaitkan dengan semangat jihad yang berlakunya peperangan. Tokoh seterusnya ialah Imam Hasan Al-Banna. Beliau menyatakan bahawa jihad adalah memerangi orang kafir dan menolak segala bentuk fikirannya dengan tujuan memperkuat dan memperkukuhkan Islam. Pendapat Imam Hasan Al-Banna ini sesuai digunakan pada masa kini kerana orang kafir pada zaman kini menyebarkan fahaman mereka menggunakan teknologi supaya umat Islam mudah terpedaya. Hal ini kerana teknologi pada masa kini mudah untuk digunakan dan disebarkan. Tokoh yang ketiga ialah Muhammad Said Ramadhani Al-Buhti. Menurut beliau, jihad adalah usaha bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimah Allah, masyarakat Islam dan mewujudkan negara Islam. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Muhammad Said Ramadhani Al-Buhti, kita sebagai umat Islam mestilah menjaga kesucian agama Islam. Justru, ciri-ciri jihad dibahagikan kepada tiga bahagian yang utama. Ciri pertama ialah di dalam jihad mestilah terdapat daya usaha dan pengorbanan yang terpaksa diberikan. Sebagai contoh, kita mestilah mengorbankan masa untuk melakukan amal ibadah yang wajib seperti solat dan berpuasa. Ciri yang seterusnya ialah di dalam jihad mestilah terdapat muamalat yang tinggi dan suci yang perlu dicapai. Sebagai contohnya, kita mestilah bercita-cita untuk menaikkan agama Islam dari pelbagai aspek supaya umat Islam dipandang tinggi dan tidak mudah ditindas. Ciri yang terakhir ialah di dalam jihad mestilah terdapat halangan dan dugaan yang berat bagi mencapai matlamat tersebut. Berhubungan dengan poin yang telah disampaikan sebelah tadi, jika kita mempunyai cita-cita yang tinggi untuk menaikkan agama Islam dari pelbagai aspek, kita mestilah menghadapi pelbagai halangan seperti persaingan dari orang lain dan sebagainya. Selain itu, kita beralih pula kepada
pandangan jihad dari persepsi Islam dan persepsi Barat. Okay. Menurut persepsi Islam, jihad dapat memberikan semangat kepada umat Islam untuk menyebarkan Islam. Di samping itu, jihad dapat mengukuhkan perpaduan umat Islam seperti mana yang kita lihat pada zaman ini. Tidak semua umat Islam bersatu untuk membantu umat Islam yang lain. Sebagai contoh, peperangan yang berlaku di Palestin tidak mendapat sokongan penuh dari seluruh negara Islam. Hal ini berlaku kerana terdapat negara Islam yang lebih mementingkan hubungan diplomatik berbanding mempertahankan saudara sesama Islam. Manakala bagi pandangan Barat pula, jihad merupakan satu perjuangan dengan menggunakan senjata dan secara fizikal sahaja. Mereka berkata demikian kerana negara Islam pernah menguasai 2/3 dunia pada satu ketika dahulu. Disebabkan oleh itu, orang Barat menganggap Islam sebagai pengganas. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Siti Nurul Sazwani. Okey, baiklah, saya teruskan pembentangan ini dengan pembahagian jihad. Pembahagian jihad terbahagi kepada dua, iaitu jihad besar dan jihad kecil. Jihad besar. Okey, jihad besar ialah jihad yang melawan hawa nafsu, iaitu di mana kesanggupan untuk menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Contohnya, sebahagian umat Islam sukar untuk melakukan ibadah solat. Bila berkaitan dengan solat, jihad yang kita nampak di dalam solat ni adalah jihad ketika untuk melawan hasutan syaitan untuk tidak melakukan solat tersebut. Okey. Solat ini kita dapat lihat solat hanyalah 5 waktu kita solat sepanjang satu hari tu. Tapi kenapa umat Islam zaman sekarang ni tidak mahu untuk melakukan ibadah solat ni? Sebab apa? Sebab dalam diri mereka tu kurang semangat jihad. Baiklah, bukan itu saja, jihad besar ini juga seperti jihad berperang dengan musuh Islam. Okey, musuh Islam. Peperangan terhadap orang kafir untuk mempertahankan Islam. Sebagai contoh, peperangan antara orang Islam dan orang kafir ketika peristiwa pembukaan kota Mekah berlaku akibat daripada pelanggaran perjanjian Hudaibiyah. Okey, perjanjian Hudaibiyah ini kita dapat lihat di mana orang kafir Quraisy memungkiri janji mereka untuk daripada gencatan senjata selama 10 tahun tu. Disebabkan pemungkiran janji itulah Nabi Muhammad SAW dan umatnya merancang untuk pembukaan kota Mekah bagi menjaga maruah orang Islam. Seterusnya, okey, bagi jihad kecil. Jihad kecil. Yang pertama adalah jihad dengan hati, iaitu contohnya seperti kita mendoakan untuk sesuatu kebaikan. Di situ kita dapat melihat satu jihad, iaitu mendoakan sesuatu kebaikan. Okay, yang kedua adalah jihad dengan lisan seperti menegur ataupun menasihati sesuatu perkara seperti amar makruf dan nahi munkar, iaitu mengajak kepada kebaikan dan menghindari kemungkaran, di mana kita mengajak kawan-kawan kita ni untuk datang bersama-sama untuk solat solat di surau ataupun solat di masjid dan mencegah kemungkaran ni sepertinya memastikan diri kita sendiri pun tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kita dapat lihat berlakunya jihad kecil. Yang ketiga adalah jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu ni kita dapat katakan menambah ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan ni sangat-sangatlah Allah suka ilmu pengetahuan. Kalau kita tambah ilmu ni memang sangat bagus. Itu dengan niat kerana Allah Ta'ala. Bila kita ada niat dengan kerana Allah Ta'ala tu, nampaklah kita berjihad di situ.
Seperti mana kita pernah dengar sebelum-sebelum ni, kalau ada seseorang tu meninggal ataupun meninggal semasa belajar sekalipun, dia akan dianggap sebagai mati syahid. Kenapa? Kenapa dia dikatakan mati syahid? Kerana mereka ni berjihad di dalam pembelajaran, iaitu menimba ilmu. Okey, yang keempat adalah jihad dengan harta. Jihad dengan harta ni seperti bersedekah. Okey, bersedekah bermaksud bukan sahaja bersedekah dari segi wang sahaja, tetapi dari segi senyuman. Jika kita bersenyum kepada orang menjadi satu jihad juga. Kita di situ kita telah melakukan satu jihad kecil di situ. Jadi jihad dengan harta ni tidak semestinya wang sahaja. Jadi perkara lain juga boleh. Okey, seterusnya kepentingan jihad dalam konteks Malaysia. Okey, yang pertama adalah untuk meningkatkan kefahaman dan menjaga kesucian agama Islam. Apa yang dikatakan meningkatkan kefahaman ini? Kerana apa? Pada zaman sekarang, umat Islam ataupun anak muda zaman kini telah lalai tentang pengertian. Mereka mengambil tidak endah tentang pengertian jihad ini. Jika jihad ini jihad ini sangat penting kerana apa? Bila kita ni faham apa itu jihad yang sebenarnya, kita dapat menjaga kesucian agama Islam dan juga menghindari daripada berfikiran negatif mengenai agama Islam. Okey, kepentingan yang kedua adalah membasmi kemiskinan di kalangan umat Islam. Kenapa kita kata membasmi? Sebab kita dapat melihat ia dapat sejajar dengan kaum lain di Malaysia. Sebagai contohnya, kita dapat lihat kerajaan Malaysia ni melakukan program-program bantuan seperti membantu memberi makanan kepada gelandangan. Di situ kita dapat lihat, kita basmi kemiskinan mereka untuk mereka ni dapat hidup lagi. Okay. Yang ketiga, meningkatkan perpaduan di kalangan umat Islam. Kenapa kita kena meningkatkan perpaduan ni? Sebab sebagai umat Islam ataupun negara Islam, kita kena ada satu persaudaraan sesama Islam. Persaudaraan dan juga kita harus bersatu antara umat Islam sendiri supaya kita ni tak perlu kita tidak ditakluki oleh kuasa-kuasa asing ataupun musuh Islam kita sendiri. Baiklah, yang keempat iaitu meningkatkan ekonomi. Kenapa negara yang maju dalam bidang ekonomi ni semestinya akan lebih dipandang tinggi, terutamanya dari segi negara Islam ni. Bila kita maju dalam bidang ekonomi ni, orang akan melihat kita sebagai negara yang tinggi, negara yang berwawasan. Jadinya kita ni dapat terhindar daripada ancaman-ancaman kuasa asing. Okay. Yang kelima ataupun yang terakhir, kepentingan jihad ini adalah meningkatkan ilmu pengetahuan umat Islam. Okay. Negara Islam yang stabil ataupun yang kuat ini kita lihat dari segi pemimpinnya. Pemimpin yang menguasai segala ilmu pengetahuan ataupun ilmu yang dipemiliki ini dapat membantu ataupun dapat melihat bangsa dan penduduknya maju di masa hadapan. Oleh itu, ilmu ini sangat penting untuk umat Islam. Okay, seterusnya, saya serahkan mengenai isu-isu kontemporari ini kepada Muhammad Anik Farhan. Baiklah, terima kasih pembentang Siti Nur Syafrani dan Nur Rahimah Fawila kerana telah membentangkan tentang jihad. Okay. Tujuan mereka membentangkan tentang jihad tu ialah sebagai asas kepada isu-isu kontemporari yang berlaku pada zaman kini. Okey, isu yang pertama berkaitan dengan persepsi jihad ialah berkaitan dengan sosio budaya. Okey. Isu yang berlaku terhadap sosio budaya ni apabila kurangnya jihad ialah wujudnya pengaruh hedonisme. Okey, apa itu hedonisme? Hedonisme itu ialah satu perasaan ataupun satu pegangan hidup yang mana mereka ni mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup. Maksudnya
Tak kisahlah dia buat macam mana pun dalam hidup dia, yang penting dia seronok. Okey, apabila berlakunya pengaruh hedonisme ini, dia akan merosakkan budaya Melayu yang berasaskan syarak. Okey, macam mana kita tahu kita ni Melayu dan Islam. Okey, budaya Melayu kebanyakannya berasaskan syarak. Maksudnya kita boleh ikutlah. Tak salah untuk diikuti. Namun dengan adanya pengaruh hedonisme ni, ia boleh merosakkan budaya Melayu. Okey, contohnya pernah gempar di negara kita sekitar tahun 2004 budaya skinhead dan black metal. Okey, terang-terang kita boleh lihat budaya skinhead dan black metal ni bercanggah dengan hukum syarak. Okey, contohnya black metal. Okey, black metal ni kita kata paling hardcore lah. Black metal ni salah satu tujuan dia penyembahan syaitan. Kita boleh tengok sendiri dekat logo dia, kita tengok apa yang dia buat daripada segi lirik lagu dia. Kita boleh tengok yang mana kumpulan black metal ni sangat-sangat jauh daripada hukum syarak. Jadi dengan itu jika tiadanya jihad di dalam diri kita, kita tak boleh nak melawan segala budaya luar yang masuk dalam negara kita. Okey, huraian daripada isu ini. Okey, zaman moden menyebabkan penyebaran budaya dari barat menjadi lebih pantas dan mudah untuk diikuti. Okey, contohnya, saya kata tadi contohnya skinhead dan black metal sekitar tahun 2004. Okey, pada tahun 2004 nak kata teknologi tu kurang lah, tapi pada zaman kini masyarakat masih boleh melayari perkara-perkara tersebut. Bukan sahaja black metal, banyak lagi budaya-budaya lain yang masuk. Contohnya K-pop. Itu boleh tapi ada cara dia dan jangan berlebihan. Kalau berlebihan, contohnya terlalu fanatik dengan artis K-pop, itu dia boleh mengurangkan boleh jauhkan kita daripada Islam. Oleh itu, pihak berwajib perlu menyekat segala bahan multimedia yang boleh merosakkan budaya kita. Okey, ini saya nak ulas sikit tentang apa yang telah dikatakan oleh pembentang tadi, Siti Nur Syazwani, itu kita mencegah dia. Kalau kita sebagai rakyat biasa, kita boleh cegah dengan hati, tapi dengan menyekat segala bahan ni boleh dibuat oleh pihak berwajib lah. Okey, seperti mana yang terdapat di dalam hadis, itu jika kita lihat kemungkaran, kita cegah dengan tangan. Sekiranya tidak mampu, kita cegah dengan lisan. Sekiranya tidak mampu juga, kita cegah dengan hati. Dan cegah dengan hati itu ialah selemah-lemah iman. Okey, yang pihak berwajib ni boleh cegah dengan tangan. Sebab apa? Sebab pihak berwajib ni dia ada kuasa. Tangan ni bukan bermaksudnya kita gunakan tangan kita untuk mencegah kemungkaran. Kita gunakan kuasa kita. Kita ada kuasa, kita gunakan untuk perkara yang baik. Okey, macam tadi, jika tidak mampu, gunakan dengan lisan. Okey, kita sebagai rakyat biasa, kita boleh tegur. Kita boleh tegur orang yang contohnya yang terlalu fanatik dengan Korea ataupun mengikut black metal ni. Kita boleh tegur dia. Kita tegur dengan cara berhemah. Tapi kalau tak mampu juga, kita boleh gunakan dengan hati. Itu kita boleh berdoa. Dan berdoa itu selemah-lemah iman. Walaupun selemah-lemah iman, kita masih boleh buat benda tu dan insya-Allah perlahan-lahan dia akan berubah. Okey, seterusnya sebagai seorang Muslim, kita boleh berjihad dengan memboikot budaya yang tidak berfaedah. Maksudnya, kita kalau contohnya kita sekarang ni banyak aplikasi yang boleh dilihat. Contohnya TikTok, Instagram, Twitter, okey. Bila kita terlihat post-post yang boleh menyebabkan budaya kita, agama kita tercalar ataupun tercemar, kita boleh report ataupun kita boleh abaikan. Maksudnya jangan like, jangan share. Kalau kita share, lagi ramai orang baca. Okey. Seterusnya, isu seterusnya terhadap masyarakat. Okey, isu masyarakat. Isu jihad terhadap masyarakat ni boleh wujudnya pengaruh pluralisme. Okey, apa itu pluralisme? Ideologi yang menyamakan kepercayaan dan pegangan yang berbeza dalam masyarakat. Maksudnya, dia menyamakan agama, contohnya menyamakan agama Islam dengan agama lain. Okey, contoh yang terdekat, penumbuhan kelab murtad dan LGBT yang sedang melanda negara kita. Yang paling besar sekarang LGBT lah, sangat-sangat
berpengaruh di seluruh dunia, termasuk juga negara Malaysia, negara kita ini. Huraian daripada isu ini mencampur adukkan ibadah dan akidah agama Islam dengan agama lain adalah haram. Kita dah tahu benda tu haram, jadi kita jangan sokong, kita jangan buat. Kalau buat pun tak boleh, apakah lagi sokong kan? Sebab benda tu memang haram. Sebab bila kita sokong ataupun buat benda tu, contohnya kita sokong LGBT, kita buat LGBT, kita transgender, benda tu akan menjadikan kita jauh daripada agama Islam dan jauh daripada konsep sebenar jihad. Seterusnya, manhaj Islam liberal menekankan ciri keterbukaan dan kebebasan dengan mengutamakan akal logik dalam mentafsir ajaran Islam. Seterusnya, yang bagi poin ni, kita boleh gunakan pluralisme ni, tetapi kita tidak boleh gunakan dalam semua keadaan. Contohnya, kita ada dalil disepakati dan dalil yang disepakati. Dalam menentukan sesuatu hukum, kita boleh gunakan dalil tidak disepakati ni, walaupun dia tidak disepakati, tapi kita boleh gunakan mengikut peredaran masa sekarang. Seterusnya, melibatkan sensitiviti perkauman yang mana boleh mencetuskan perbalahan dalam kalangan masyarakat. Apabila adanya pluralisme ni dan tiada semangat jihad dan tiada kefahaman ataupun konsep jihad di dalam diri, kita bagikan kepada dua. Ada seorang ni dia mempertahankan Islam, ada seorang ni dia mempertahankan LGBT. Bila dua-dua ni berdebat, so padahal sama-sama Melayu ni, sama-sama bangsa tetapi berlainan pandangan. Apabila sama-sama berdebat, maka berlakulah perbalahan dalam masyarakat. Contoh yang terdekat, ada seorang peguam ni, saya tak nak sebut nama, dia peguam dan dia seorang Islam tapi dia mempertahankan transgender. Walhal dia ni seorang dalam IC dia Islam tapi dia pertahankan transgender yang mana nyata-nyata kita tengok benda tu sangat memang tak boleh buat dan haram di sisi Islam. So sebagai umat Islam kita kena kuatkan diri kita sebelum menegur orang lain. Yang terakhir, isu terakhir ialah isu negara. Jihad dari segi isu negara ni, contohnya berlaku peperangan. Kuasa barat menggunakan kuasa ketenteraan untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Contoh yang boleh kita tengok, serangan tentera Israel terhadap Palestin. Yang mana kita tengok konflik antara Israel dengan Palestin ni berlaku dah beratus tahun. Tapi kenapa tidak boleh selesai lagi? Ni ada campur bau politik dan sebagainya lah. Itu salah satu ni lah contoh lain. Dalam isu negara ni juga terdapat salah faham daripada persepsi jihad. Contohnya, pada tahun 2012 pernah gempar di negara kita di mana orang awam dia masuk dia masuk kumpulan pengganas, yang mana kumpulan pengganas itu dia menjanjikan, dia mengatakan bahawa kumpulan kami ni memang berjihad untuk menentang orang kafir. Salah, itu cara yang salah. Walaupun negara lain, negara Islam yang lain sedang bergolak, kita kena membantu, tapi tak semestinya kita membantu dengan kita pergi berperang sekali. Kita boleh membantu dengan cara kita sebarkan poster, kita bagi bantuan dana, kita mewakili NGO untuk mencari dana. Saya bagi contoh yang paling terdekat. Pada bulan puasa tahun ini, tahun 2021, pada bulan puasa kita tengok Israel melakukan serangan terhadap Palestin. Kita sebagai orang Malaysia, kita tak pergi sana menghantar ketenteraan untuk berperang. Akan tetapi, kita gunakan kuasa teknologi. Kita ada telefon, kita ada komputer, kita ada akaun FB, kita ada akaun Instagram, kita ada akaun TikTok. Kita gunakan semua benda tu untuk kita menyatakan hasrat kita untuk supaya Israel menghentikan serangan. Dan Alhamdulillah, berkat daripada
posting tersebut, Israel menghentikan serangan walaupun ada isu lain terjadi selepas itu. Namun cara begitu berkesan dengan adanya hashtag yang paling viral pada ketika itu dan paling trending, iaitu Israel Koyak. Kita boleh gunakan cara macam tu untuk berjuang lah dari segi isu negara ini. Kita tak payah pergi perang pun. Kalau kita pergi perang akan lain isu yang jadi. Contohnya macam saya kata 2014 dulu, 2014 atau 2012. Maafkan saya. Yang mana sebenarnya kumpulan tersebut dia menjanjikan jihad, tapi sebenarnya dia tipu. So sebelum kita nak lakukan apa-apa tindakan, kita kena berfikir terlebih dahulu. Kita fikirkan pros and cons dia. Kita kena berfikiran jauh lah. Okey, huraian daripada isu tersebut, sebagai seorang Muslim, kita mestilah membantu saudara sesama Islam yang berada di dalam kesusahan. Macam saya kata tadi, kita boleh, kalau kita tak mampu untuk berperang, kita memang tak mampu untuk berperang sebab jarak kita jauh dan kita boleh buat daripada segi sumbangan. Contohnya, kita punya dermawan negara iaitu Ustaz Abid Liu pergi ke Palestin untuk memberikan sumbangan. Terusnya kita boleh menggunakan teknologi untuk memboikot negara yang memerangi Islam. Yang mana saya kata tadi, yang saya terangkan tadi. Oleh itu kita mestilah menggunakan teknologi dengan cara yang betul. Ini paling penting. Sebab zaman sekarang zaman teknologi, memang kita kena gunakan teknologi ni sehabis mungkin, sebaik yang mungkin. Terusnya saya serahkan kepada Nur Azman Fazila untuk penggulungan. Terima kasih kepada saudara Muhammad Hanif Farhan bin Muhammad Nasir. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.